pengguna tidak perlu khawatir untuk membawa kes kepada Tribunal Tuntutan Pengguna, kerana biasanya kes-kes yang dibawa dapat diselesaikan dan biasanya menguntungkan pengguna. Minta penjelasan ya. Terima kasih Tuan Speaker, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Tadi jawapan daripada Menteri dan juga isu-isu yang disentuh dari rakan-rakan saya banyak menyentuh isu-isu tentang prosedur kehakiman yang mengambil masa yang panjang dan juga menelan kos yang tertentu. Tetapi saya mengalu-alukan usaha kerajaan untuk meluluskan rang undang-undang ini. Objektif dan tujuan utama Akta Perlindungan Pengguna adalah untuk melindungi kepentingan pengguna yang mempunyai unequal bargaining power. Dan dengan adanya undang-undang ini dan juga Akta Persaingan tahun ini yang terbaru diluluskan oleh Dewan Yang Mulia ini, kedua-dua akta ini untuk mewujudkan satu persaingan yang sihat di pasaran supaya harga yang berpatutan dapat ditawarkan kepada pengguna tanpa berbelah bagi. Tetapi saya tak faham apabila kita ada Akta Perlindungan Pengguna dan juga Akta Persaingan, tetapi dengan jelas Akta Persaingan juga secara jelas mengecualikan kepada syarikat-syarikat yang dikawal selia di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia tahun 1998 seperti syarikat Astro. Kita pada masa yang sama kata nak wujudkan persaingan yang sihat, tetapi pada masa yang sama kerajaan memberikan status monopoli kepada syarikat Astro dan juga TMB, Telekom dan juga Media Prima. Media Prima yang telah mengawal semua stesen-stesen TV utama. Saya bagi contoh Astro. Rumah saya, apabila kita mulai subscribe pada Astro, harganya RM49. Sekarang sudah naik sampai RM81, tapi perkhidmatan tetap sama. Apabila kita cuba nak bagi, tak ada, tak boleh. Kita mau tutup perkhidmatan tukar, tak ada alternatif, tak ada persaingan kerana monopoli. Sebab itu saya harap di mana menteri boleh dapat mengkaji semula supaya syarikat keadaan monopoli ini telah secara praktikal defeat the purpose of the act. Dan harap dapat pandangan positif. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum saya berubah ke topik yang lain, saya ucap terima kasih di atas keprihatinan Yang Berhormat mengenai masalah pengguna yang akan membawa kes ke Mahkamah Tinggi dan sebagainya kalau tak puas hati. Cuma saya nak perjelaskan kepada Dewan ini, yang kita bincangkan tentang pengguna yang terpaksa bawa kes ke pihak yang kepada rayuan dan sebagainya, hanya melibatkan jumlah 1.21%. Ya, saya terima kasih kerana kita concern kepada mereka, tetapi kita jangan lupa yang kes yang diselesaikan dengan cara yang menguntungkan pengguna adalah sebanyak 98.79%. Jadi dari segi fokus itu, walaupun saya kata kita tak boleh meninggalkan 1.21% tadi, tapi perlu kita ingatkan bahawa kes-kes yang diselesaikan, kes-kes yang telah berjaya dan sebagainya lebih banyak daripada kes-kes yang kita bincangkan. Walaupun setiap cadangan tadi kita akan bincangkan bagaimana cara kita nak bantu kalau kes itu dibawa ke mahkamah yang lebih tinggi, sama ada dengan Biro Guaman dan sebagainya, insyaAllah. Kepada Yang Berhormat Taiping, saya ingin maklumkan bahawa Akta Persaingan yang kita luluskan akan dikuatkuasakan pada 1 hari bulan 1 2012. Sekarang ini dalam proses kita menubuhkan Komisen Suruhanjaya dan sebagainya. Memang benar, di dalam Akta Persaingan ini kita kecualikan dari segi komunikasi tadi, dari segi Astro dan sebagainya, kerana ianya dilindungi oleh Akta Komunikasi. Mereka mempunyai akta yang tersendiri, akta tersendiri. Misalnya dari segi komunikasi, dari segi Astro di bawah Suruhanjaya Komunikasi, dia mempunyai Suruhanjaya sendiri, dan Suruhanjaya ini boleh memantau. Sekejap, nanti saya beri kebenaran. Dia boleh memantau, boleh mengawal segala tindakan yang bertentangan. Kita tahu Astro sekarang merupakan satu syarikat monopoli dari segi kabel TV, kita faham. Dan Suruhanjaya Komunikasi sepatutnya yang mempunyai kuasa perundangan sepatutnya memantau. Itu kuasa dia. Sebab itu kita tidak, kalau masih lagi di bawah akta ini, Akta Persaingan ini, bermakna ada dua akta yang memantau perkara yang sama. Jadi ada duplicating, ada pertindihan.
dari segi kuasa. Sebab itu kita, oleh kerana dah ada, jadi kita biarkan. Walau bagaimanapun ya Muhammad, walau bagaimanapun, saya sebutkan walau bagaimanapun, walaupun ada pengecualian, tetapi tidak bermakna Suruhanjaya persaingan nanti yang ditubuhkan tidak bermakna kita tidak boleh menyiasat ataupun membuat review kepada apa yang berlaku di bawah syarikat-syarikat di bawah Suruhanjaya Komunikasi, termasuk Astro dan sebagainya. Yang Berhormat Menteri, soalan saya, adakah kerajaan mempunyai rancangan demi persaingan yang sihat dan pasaran yang sihat, adakah kerajaan mempunyai rancangan untuk membuka pasaran kabel TV supaya keadaan monopoli ini tidak akan berterusan lagi, supaya kita pengguna mendapat ada pilihan, ada alternatif? Ini untuk kebaikan semua pihak. Kita lihat Singapura, walaupun Singapura memberikan lesen kasino, tapi dia bijak, dia tak bagi satu syarikat, dia tak bagi Resort World saja, dia juga bagi Golden Sand kepada dua syarikat, supaya dia ada persaingan antara dua kasino dan tidak ada satu jenis oligopoli ataupun monopoli yang merugikan kepentingan awam. Terima kasih. Kalau boleh jawab, saya memang nak jawab, tetapi kerana ianya di bawah bidang kuasa kementerian yang lain, jadi saya minta maaf, saya tidak boleh menjawabnya. Jadi